Assalamualaikum pelajar-pelajar Lima Batuta. Hari ini kita akan ulang kaji pelajaran tahun 4 iaitu pelajaran pertama tanda baca. Lambang tanda bacaan terbahagi kepada 6 iaitu tanda koma, tanda noktah, tanda pengikat kata, tanda noktah bertindih, tanda soal dan tanda seru. Yang pertama iaitu tanda noktah. Penggunaan tanda noktah boleh digunakan dalam 3 keadaan. Yang pertama, kita menggunakan tanda noktah apabila hendak berhenti pada akhir ayat penyata. Contohnya, contoh ayat penyata, bapa seorang anggota polis. Selepas ayat penyata diletakkan tanda noktah. Yang kedua, singkatan ataupun akronim. Contoh akronim JKR iaitu merujuk kepada Jabatan Kerja Raya. Di tengah-tengah huruf jim dan huruf kaf diletakkan tanda noktah. Kemudian akronim yang seterusnya LAM, ZAI, SIN ataupun LZS iaitu Lembaga Zakat Selangor. Di tengah-tengah huruf L dan huruf Z diletakkan tanda noktah. Kemudian tanda selepas nombor ataupun senarai. Contoh kita menyenaraikan sesuatu barang. 1 kertas, 2 lukisan, 3 warna alat tulis. Selepas nombor 1, 2 dan 3 kita meletakkan tanda noktah. Yang kedua, tanda koma kita boleh gunakan pada 5 keadaan. Yang pertama, kita letakkan tanda koma apabila untuk memisahkan bilangan. Contohnya, 1, 2 dan 3. Kita memisahkan bilangan dengan meletakkan tanda koma. Yang kedua, memisahkan kata seru dengan ayat induk. Contohnya, wah cantiknya lukisan ini. Kita meletakkan tanda koma untuk kata seru. Ini adalah ayat seru apabila ada tanda seru di belakang ini. Kemudian mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat contoh. Ahmad, Hashim dan Ali berkawan baik. Kita meletakkan tanda koma. Kita tak baca Ahmad dan Hashim dan Ali. Cuma kita gantikan dan di sini dengan menggunakan tanda koma. Seterusnya memisahkan setiap baris pantun. Contoh, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Memisahkan setiap baris. Baris yang pertama adalah kura-kura dalam perahu. Baris yang kedua adalah pura-pura tidak tahu. Jadi kita pisahkan baris pertama dan kedua dalam pantun dengan menggunakan tanda koma. Yang seterusnya memisahkan setiap baris dalam alamat surat menyurat. At-Tarbiyah Sendirian Berhad, Jalan Dataran Pahlawan, 47810 Selangor. Jadi kita memisahkan setiap baris. Baris yang pertama kita letak tanda koma. Baris yang kedua kita letak tanda koma untuk memisahkan dengan baris kedua dan ketiga. Seterusnya, tanda soal kita menggunakan pada satu keadaan sahaja iaitu pada akhir ayat tanya. Apabila kita menggunakan ayat tanya, kita meletakkan tanda soal iaitu siapakah nama kamu, bilakah kamu hendak ke sekolah, apakah nama kamu. Apabila ada ayat tanya kita menggunakan tanda soal. Kemudian tanda seru pada 2 keadaan. Yang pertama, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Contoh, tolong, tolong, ada kemalangan. Tolong, tolong, kita menggunakan tanda seru pada ayat yang tidak mengandungi kata seru. Maksudnya kita tidak letak di belakang tetapi kita letakkan di hadapan untuk meminta tolong contohnya. Pada akhir tanda seru contoh, aduh beratnya beg ini. Ini pada akhir tanda seru. Kita letakkan tanda seruan di belakang. Okey. Seterusnya, apabila untuk menggunakan tanda noktah bertindih digunakan pada 3 keadaan. Pertama, diletakkan dalam dialog, dalam percakapan. Contoh, Anis berkata, berapa harga limau ini? Anis bertanya kepada penjual. Penjual pula cakap RM2. Jadi untuk kita menggunakan dalam dialog, kita letakkan tanda noktah bertindih. Yang kedua, penerangan lanjut. Rukun Islam ada 5 perkara. Ada 5 perkara sebelum kita cakap mengucap 2 kalimah syahadah, mengerjakan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Jadi kita letakkan tanda noktah bertindih sebelum memberi penerangan lanjut. Kemudian untuk memisahkan surah dengan ayat. Contoh, surah Al-Baqarah ayat 107. Untuk memisahkan ayat dan surah kita letakkan tanda noktah bertindih. Kemudian untuk menunjukkan nisbah selalunya kita akan menggunakan di dalam matematik. Contohnya perbandingan seperti 7:10. 7:10. Selalunya kita akan guna di dalam matematik. Kemudian tanda pengikat kata. Pertama, awal dan akhir cakap ajuk. Contoh, saya insaf kata Amir. Saya dah insaf kata Amir. Amir mengajuk, saya dah insaf. Contohnya yang kedua, pengapit istilah. Saya membaca sinopsis sebelum membeli novel itu. Ayat pengapit istilah.
Sinopsis. Sinopsis ini adalah istilah bagi perkataan bahasa Inggeris, sinopsis. Jadi istilah-istilah agama ataupun istilah-istilah dalam bahasa Inggeris kita menggunakan tanda pengikat kata. Kemudian mengapit tajuk ataupun judul. Ibu suka menonton rancangan Semanis Kurma. Semanis Kurma ni adalah tajuk di dalam rancangan televisyen. Jadi kita letakkan tanda pengikat kata untuk menerangkan tentang tajuk tersebut. Kemudian tanda petik tunggal. Contohnya, rujuklah buku teks pendidikan Islam untuk menyemak kiblat, kata Ustaz Munir. Rujuk buku teks pendidikan Islam untuk menyemak kiblat. Jadi untuk kata petik tunggal. Seterusnya latihan kamu ada di dalam Google Classroom. Sila buat ataupun print, kemudian tampal di dalam buku latihan Jawi. Itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.